Sah pesawat ditembak di udara. Pesawat Malaysia Airlines MAS MH17 yang terhempas di timur Ukraine pada 17 Julai lalu disahkan telah ditembak jatuh ketika dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur berdasarkan laporan awal berhubung insiden itu yang disiarkan oleh Lembaga Keselamatan Belanda DSB. Laporan dikeluarkan petang semalam. Laporan juga menyebut tiada masalah teknikal dan tiada unsur sabotaj oleh kru penerbangan. Sebaliknya menunjukkan pesawat itu meletup dan berkecai di udara disebabkan oleh sejumlah besar objek berkuasa tinggi menembusi badan pesawat dari luar. Pusat Kawalan Ukraine juga mengesahkan tiada panggilan kecemasan dibuat oleh kru kokpit pesawat tersebut. Menurut laporan itu, siasatan ke atas perakam suara kokpit, data penerbangan pesawat dan data pusat kawalan trafik juga menunjukkan penerbangan pesawat MH17 berjalan secara normal sehingga pukul 1.23 saat UTC sebelum berakhir secara tiba-tiba. Rakaman komunikasi antara kru pesawat dalam kokpit juga menunjukkan tiada masalah teknikal atau situasi kecemasan berlaku sepanjang penerbangan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang mengulas laporan awal siasatan itu menegaskan ia membuktikan MH17 terbang di ruang udara yang dikawal Pusat Trafik Udara. Pesawat juga mengikut laluan asal dan altitud yang dibenarkan. Datuk Seri Najib juga menyifatkan hasil siasatan itu sebagai satu usaha bersepadu. Siasatan menunjukkan pesawat itu berkecai di udara akibat kerosakan struktur selepas ditembusi beberapa objek pada kelajuan tinggi. Sekaligus, satu petunjuk kuat kemungkinan besar MH17 ditembak jatuh oleh peluru berpandu. Perdana Menteri meminta semua pihak bekerjasama rapat untuk melicinkan proses siasatan bagi menyediakan laporan penuh tragedi. Buat masa ini paling penting kumpulan penyiasat antarabangsa mendapat akses penuh ke kawasan nahas di timur Ukraine dalam usaha membawa keluar baki mayat mangsa, melengkapkan siasatan dan merungkai apa yang sebenarnya berlaku. Dan bersama kami ketika ini di studio untuk mengulas lebih lanjut mengenai perkara ini adalah Profesor Madya Salihuddin Muhammad. Beliau merupakan pensyarah bidang aeroangkasa dari Razak School of Engineering, Universiti Teknologi Malaysia UTM, dan beliau juga merupakan seorang pakar siasatan kemalangan udara. Selamat datang, Profesor. Terima kasih, Fiona. Baik, selepas meneliti laporan awal siasatan nahas, apa yang boleh Profesor rungkaikan? Seperti mana yang kita tahu, tiada masalah teknikal dan tiada unsur sabotaj pada pesawat itu. Okey, sebagaimana yang kita banyak sangka sebelum ini, memang punca kemalangan ini adalah disebabkan oleh letupan dan besar kemungkinan datangnya daripada peluru berpandu. Besar kemungkinan. Ya, besar kemungkinan. Kerana kita tahu berdasarkan laporan itu juga pesawat berkecai di udara selepas ditembusi banyak objek berkelajuan tinggi. Tetapi tiada sebenarnya fakta ataupun data yang dikeluarkan itu adalah datang dari peluru berpandu. Dan kalau dari pihak Profesor juga seperti yang Profesor katakan tadi, kita boleh ungkapkan ia adalah peluru berpandu. Tetapi seperti kita tahu, keputusan yang akan dikeluarkan ataupun keputusan daripada laporan secara keseluruhan memakan masa hampir setahun. Adakah itu satu masa yang sudah mencukupi ataupun akan makan masa lebih panjang lagi? Saya ingin ulas yang apa yang saya kata tadi. Saya kata, sebenarnya ialah besar kemungkinan. Kerana buat masa ini masih lagi belum dapat memastikan jenis objek berkelajuan tinggi ini. Kerana objek berkelajuan tinggi boleh datang daripada peluru berpandu yang meletup di udara, boleh juga datang daripada peluru yang ditembak daripada pesawat, ataupun meriam atau cannon ditembak daripada pesawat, ataupun satu lagi kemungkinan ada berlakunya serpihan meteor. Serpihan meteor. Ya. Jadi buat masa ini tidak lagi dapat dipastikan. Cumanya kalau saya melihat kepada gambar nombor 8 dalam laporan yang telah dikeluarkan itu, bentuk lubang dia yang pada pesawat itu tidak sekata. Jadi kalau tidak sekata, ianya tidak mungkin datang daripada peluru biasa, peluru yang ditembak oleh pesawat. Jadi tinggal 3 lagi lah kemungkinan, iaitu daripada sama ada daripada peluru berpandu yang maknanya probability dia adalah kemungkinan dia lebih besar.
Kemudian yang kedua daripada tadi meteorite, ataupun yang ketiga daripada cannon ataupun peluru meriam yang ada dalam pesawat. Juga kita kena lihatlah daripada segi meteorologi, iaitu dari kajian cuaca, adakah pada masa itu ada berlaku meteorite. Yang itu dia perlu kaji dengan lebih detail lah. Tapi kemungkinan itu amat tipis. Kemungkinan itu amat tipis. Jadi sekarang ni kemungkinan besar datangnya sama ada daripada cannon ataupun meriam daripada pesawat lain, dia menembak pesawat MH17, ataupun daripada peluru pandu lah. Jadi dalam laporan ini, kerana ini laporan yang dikeluarkan adalah laporan awal, mereka belum boleh lagi pastikan 100% dari apakah puncanya. Jadi itu sebab dia mengatakan adalah banyak objek berkelajuan tinggi yang melanggar pesawat. Seperti yang saya katakan tadi, masa setahun itu, adakah itu cukup lama ataupun sudah cukup pendek jangkanya untuk mereka mengetahui keputusan itu? Pada saya dalam kes ini, masa 1 tahun itu memang agak cukup masanya. Kerana kes ini bukannya kes yang mudah. Kerana kita, jika benar ianya melibatkan letupan daripada peluru pandu, siapa yang menembaknya dan siapa yang akan dibawa ke pengadilan memerlukan maklumat yang lengkap, dan dia memerlukan masa. Setahun itu, laporan dalam masa setahun sudah cukup bagus. Memang biasa. Cepat. Itu kira cepatlah. Kadang-kadang dalam kes-kes yang kompleks memerlukan masa lebih panjang. Bertahun-tahun memakan masa. Baik, tiada situasi kecemasan dan tiada unsur sabotaj dan sebenarnya tiada masalah teknikal. Jelas sekali ia ditembak. Mungkin Profesor ada sesuatu yang mungkin Profesor ingin perkatakan di sini mengenai bab ini? Jadi daripada laporan yang saya dah baca sebentar tadi, memang jelas bahawa tidak ada unsur sabotaj, dan kalau penuntut kita ingat seminggu sebelum raya saya ada tunjukkan 4 jenis serpihan pesawat akibat letupan, dan kalau kita lihat, kalau disebabkan letupan dari dalam, serpihan dia bentuk lain. Dalam laporan ini jelas menunjukkan bahawa serpihan itu atau letupan berlaku di luar, dan dia telah serpihan luar itu telah masuk ke dalam pesawat kita. Melalui serpihan dan melalui keadaan bentuk fizikal serpihan itu juga sebenarnya kita dapat mengenal pasti. Tetapi keadaan pesawat yang bertebaran sehingga berpuluh-puluh kilometer mungkin menyukarkan lagi atau melambatkan lagi proses siasatan penuh. Dan jika tidak dapat dijejak ataupun ditrace serpihan-serpihan itu, akan ada kemungkinan atau tidak dia dapat menjejaskan proses siasatan secara sepenuhnya. Sebenarnya kes MH17 ni tidaklah kompleks sebenarnya. Tidaklah kompleks. Tidak kompleks kerana taburan serpihan pesawat itu tidak jauh. Dan dia ni di atas bumi. Kawasan yang ada manusia, jadi mudah untuk kita cari. Cumanya yang menjadi halangan hari itu adalah kerana masalah kawasan itu adalah kawasan konflik. Jadi sukar untuk kita masuk dan buat siasatan. Jika dibandingkan dengan kemalangan jika berlaku di laut ataupun di hutan, itu lebih sukar untuk disiasat. Sebenarnya kes ini mudah disiasat, cumanya halangan di peringkat awal lagi itu, iaitu konflik antara dua pihak menyebabkan sukar untuk kita menyiasat daripada Malaysia dan juga daripada negara-negara lain masuk ke kawasan untuk bersiasatan. Dan laporan ini berdasarkan laporan Kotak Hitam dan juga mungkin daripada bukti yang diambil daripada lokasi nahas. Apa lagi sebenarnya yang boleh kita lakukan untuk meneruskan siasatan ini? Apabila fuselage pesawat itu ditembak, jadi sudah tentu serpihan peluru berpandu ataupun daripada meriam ni tadi akan masuk ke dalam pesawat. Dan ia akan melekat pada manusia di dalam, komponen-komponen yang ada di dalam. Seperti mana yang berlaku bila seorang menggunakan pistol menembak, atau orang menggunakan senapan patah menembak tupai dan sebagainya, kan peluru itu akan melekat pada tupai itu. Si penembak ataupun si tupai itu sebenarnya. Pada si tupai akan melekat pada tupai. So jadi begitu juga lah. Jadi sudah tentu kalau dia telah ditembak, daripada jasa-jasa daripada penumpang tu ada melekat bekas-bekas peluru ni. Jadi kalau dapat diambil dan dibuat kajian serpihan ini tadi, adakah serpihan yang melekat pada manusia ataupun dalam pesawat itu datangnya daripada
peluru berpandu ataupun daripada meriam. Kita boleh buat kajian lah. Kita tengok dia punya sifat logam itu. Jadi kita boleh kita panggil deduction lah, atau kita boleh pergi cari punca dia. Dan buat masa ini ada atau tidak daripada mangsa-mangsa nahas ini yang kita jumpai ataupun ada serpihan itu? Dalam laporan ni dia mengatakan belum ada lagi laporan daripada patologi, pihak forensik. Jadi tidak dapat diketahui lah. Dan begitu juga sebagaimana saya kata awal kejadian ini, kalau kita dapat datang dan pada masa kita boleh buat swab lah, iaitu gunakan cotton swab yang biasanya pihak forensik akan buat. Jadi kita boleh dapat trace di lubang-lubang ini pada peringkat awal bahan kimia apa yang ada di situ. Kerana bahan kimia ini juga boleh membantu kita dari jenis apa perlu berpandu dan sebagainya. Jadi cumanya kita agak lewat, mungkin sukar sedikit lah untuk masuk ke kawasan itu. Okey, oleh kerana kita juga lambat masuk ke kawasan itu, mungkin kesan-kesan yang sepatutnya sudah ada akan terhilang termakan masa mengikut keadaan cuaca dan sebagainya. Boleh sebenarnya, dan bukan itu saja. Kalau di peringkat awal kita lihat serpihan pesawat itu telah diganggu oleh orang yang bukan penyiasat lah. Jadi di situ juga boleh mengganggu hasil kajian ataupun hasil siasatan. Dan seperti yang kita tahu, salinan laporan awal ini telah diserahkan kepada semua negara yang terlibat termasuk Malaysia. Pada pandangan Profesor sendiri, apa sumbangan yang kita boleh berikan untuk melicinkan siasatan ini lagi? Kita boleh kaji lebih mendalam. Contoh dia, kalau kita lihat segambar sini, ni gambar. Mungkin penonton kita nak lihat, mungkin boleh saya tunjuk. Gambar nombor 8 ni. Nombor 8 ini. Ya, gambar lubang dia tu. Jenis lubang. Kalau kita lihat lubang tu, lubang tidak sekata. Ada yang besar, ada yang kecil. Boleh Profesor boleh tunjukkan? Di sini boleh. Okay. Baik, ini adalah lubang yang Profesor cuba tunjukkan. Saya tunjuk. Ada gambar 8 dalam laporan tu. Lubang tu tak sekata. Maknanya ada yang besar, ada yang kecil dan sebagainya. Kalau ia jadi tembak dengan peluru kita panggil machine gun pesawat, biasanya lubang ni sama sebab saiz peluru tu sama. Saiz peluru adalah sama. Jadi lubang dia akan sama. Tapi kalau dia disebabkan oleh letupan macam peluru berpandu, serpihan dia itu tidak sama sebab tu lubang dia berbeza-beza saiznya. Mungkin dari gambaran luar lagi kita boleh menilai sebenarnya. Okey, baik. Dalam siasatan dalam kotak hitam ini dalam jangka masa setahun ini, ada atau tidak rakyat Malaysia yang menyertai siasatan ini? Yang itu saya tak pasti. Saya tak pasti sama ada rakyat Malaysia ada yang terlibat atau tidak. Tapi adalah elok bagi saya kalau rakyat Malaysia boleh terlibat. Kerana kita kepakaran yang kita ada kita boleh sumbangkan. Begitu juga dengan kepakaran daripada pakar-pakar luar negara boleh kita perolehi semasa kita terlibat dalam kajian inilah. Sebabnya kemalangan disebabkan oleh letupan atau ditembak jatuh ni saya rasa tidak pernah berlaku di Malaysia lagi. Belum pernah berlaku lagi di Malaysia. Sebab kemalangan yang selalu berlaku di Malaysia adalah sebabkan oleh teknikal ataupun kesilapan juruterbang dan satu lagi lah cuaca. Jadi, itu adalah antara faktor-faktor yang biasa berlaku di Malaysia lah. Tapi dalam kes ini pada saya baguslah kalau pakar kita dapat ikut serta dapat belajar lebih dalam, lebih mendalam bagaimana siasatan dibuat. Kadang kita boleh lihat macam mana tadi nak cari katalah kita jumpa dalam jenazah tu tadi ada logam yang asing ni tadi. Macam mana kita nak dapatkan, nak pastikan logam itu adakah datangnya daripada pesawat, logam itu datangnya daripada beg yang dibawa ke, mungkin alat-alat elektronik ataupun logam itu sebenarnya datang daripada peluru berpandu tadi ataupun cannon yang tadi kan. Bagaimana kita nak tahu. Jadi itu satu kajian yang cukup menarik. Itu juga kalau kita lihat daripada kedudukan gambar satelit di mana serpihan itu berada dan bagaimana dia laluan pesawat itu, kita lihat laluan pesawat datang ke sini tapi serpihan berada di tempat lain. Ini kita boleh kaji pula dengan angin yang tiup. Jadi kita tahu bahawa mungkin angin datang dari arah begini sebab tu dia pergi ke sana dan kita boleh tengok bagaimana boleh kaji dari mana agaknya datangnya peluru berpandu ataupun dari arah mana dan sebagainya. Baik, bagi pihak Profesor sendiri, adakah Profesor sendiri juga sudah menjalankan kajian yang lebih teliti supaya daripada pihak Profesor sendiri dapat meneliti kejadian sepenuhnya?
Untuk yang kes ini sebab saya baru dapat laporan pagi tadi, jadi saya belum dapat kaji dengan detail, dengan teliti. Cumanya saya dapat daripada gambar tadi, muka surat gambar nombor 8 ini, jelas bagi saya lah bahawa ianya bukan daripada apa dia tadi machine gun lah, pesawat tentera, tapi lebih kepada saya lebih berat kepada sama ada cannon atau jenis meriam yang tembak dari pesawat ataupun dari segi peluru berpandu. Dan satu lagi dari laporan ni kalau kita lihat bahan serpihan itu tadi ataupun objek berkelajuan tinggi dipanggil tu, dia daripada atas pun ada, daripada tepi pun ada. Jadi itu menunjukkan bahawa bukannya meteorite lah bagi saya lah, bukan meteorite, dia akan jalan satu hala. Sebab dari laporan ini mengatakan dia tembak dari atas pun ada, daripada tepi pun ada. Dua arah yang bertentangan. Dan minit-minit terakhir ini, harapan dan juga jangkaan Profesor sendiri dalam siasatan ini? Saya punya harapan adalah ianya dapat diselesaikan dengan segera dalam tempoh yang dibagi, dan mereka yang bersalah atau mereka yang membuat hal ini dapat dibawa ke muka pengadilan lah, supaya mangsa-mangsa dapat pembelaan yang sewajarnya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Madya Salehuddin Mohamad. Beliau merupakan pensyarah bidang aeroangkasa dari Razak School of Engineering, Universiti Teknologi Malaysia UTM, dan beliau sebenarnya juga merupakan seorang pakar siasatan kemalangan udara.